Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Badariah binti Muda, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang. Yang dihormati Ustaz Osman bin Cik Yusof, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, merangkap penceramah jemputan pada malam ini. Encik Zamri bin Zakaria, Penolong Kanan Pentadbiran SK Kampung Baru Kuala Abang, Puan Mariam binti Idris, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Suhaimi bin Mak Hassan, Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru serta staf sokongan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SK Kampung Baru Kuala Abang. Malam ini kita akan bersama untuk mendengar satu ceramah Isra' dan Mi'raj bertajuk Perjalanan Agung Ibrah Ummah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita pada malam ini. Untuk makluman semua guru, di akhir program ini, guru besar kita iaitu Dr. Badariah binti Muda akan membuat ulasan berkenaan ceramah yang disampaikan. Jadi, marilah bersama-sama kita sehingga penghujung ceramah ini. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Osman bin Cik Yusof untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha Dr. Badariah binti Muda, Guru Besar SK Kampung Baru Kuala Abang, barisan sahabat-sahabat, penolong kanan, guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah untuk sama-sama kita mendengar sedikit sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena dengan kedatangan hari yang mulia itulah Isra' dan Mi'raj, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila sahaja tiba bulan Rajab, sepanjang kehidupan kita daripada mula kita dilahirkan sehinggalah ke hari ini, sudah pastilah setiap tahun kita mendengar tentang Isra' dan Mi'raj. Persoalannya, sejauh manakah setiap kali kita bertemu dengan Isra' dan Mi'raj saban tahun, ilmu kita, khususnya ilmu agama kita, adakah semakin bertambah? Dengan kehadiran bulan Rajab ataupun Isra' dan Mi'raj saban tahun, adakah kita menyelami sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita mengambil pengajaran daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Dan begitulah juga dengan kehadiran Isra' Mi'raj saban tahun, adakah amalan kita juga turut bertambah? Ataupun amalan kita semakin baik, semakin kita kata ada perubahan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Oleh itu saya menyeru kepada diri saya sendiri dan diri semua, tuan-tuan dan puan-puan, dengan semangat Isra' dan Mi'raj pada tahun ini, marilah kita mengambil titik permulaan untuk merubah segala kekurangan yang ada pada diri kita, segala kelemahan yang ada pada diri kita, untuk kita sama-sama memperbaiki diri masing-masing
untuk menjadi insan yang kita kata hamba Allah yang terbaik selama mana kita menghuni bumi Allah yang sementara ini. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, saya pada malam ini tidak akan mengambil masa untuk berceritakan tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj secara langsung. Kerana perkara ini kita dengar saban tahun. Dan benda yang diulang-ulang saban tahun ini seharusnya kita telah boleh ingat. Kita telah boleh tahu apakah yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Cumanya, saya nak beritahu pada malam ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, Isra' dan Mi'raj ini adalah suatu perkara yang berkait dengan keimanan. Barang siapa yang mengingkari tidak berlakunya Isra' dan Mi'raj kepada diri Rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah mengingkari ayat Al-Quran Karim yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj ini. Jadi kita sebagai orang Islam, pertama sekali kita wajib beriman bahawa Isra' dan Mi'raj ini benar-benar berlaku kepada diri Rasulullah SAW. Untuk itu marilah sama-sama kita menelusuri ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj ini, yang mana saya akan syarahkan ataupun tafsirkan satu persatu perkataan daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat ini dengan memuji dirinya yang maha mulia, di mana Allah Taala menyucikan dirinya dengan menyebut Subhanalladzi, maha suci Allah. Apa yang dimaksudkan kita menyucikan Allah Ta'ala ini? Iaitulah kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada ada sekutu baginya. Kita menyucikan kepada Allah Ta'ala ini ada setanding dengannya. Ataupun dalam bahasa Arab panggil kufuan. Ada yang sama tara dengan Allah Ta'ala. Dan juga dimaksudkan dengan Subhanalladzi ini kita menyucikan Allah dari sudut ibadat kita. Di mana Allah Ta'ala sahajalah yang berhak kita tujukan segala bentuk ibadat kita, yang mana tujuan kita dibangkitkan atau dijadikan oleh Allah atas muka bumi ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kata Allah, aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Maka kita sebagai orang Islam hendaklah memahami bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berhak disucikan daripada kita mempersembahkan sebarang bentuk ibadat hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keduanya, asra. Asra ini dalam bahasa Arab dipanggil fi'il muta'addi ataupun kata kerja yang memerlukan sesuatu itu berlaku dengan sebab benda lain. Maksudnya diperjalankan. Bukannya Nabi SAW yang berjalan, tetapi baginda diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan satu kenderaan yang disebut sebagai burak tadi. Dan kita semua tahu apa itu burak, binatang yang kita kata dalam syurga, yang rupanya macam keldai, macam kuda, tapi di pertengahan, tidaklah besar macam kuda, tidaklah kecil macam keldai, dan ada sayap dan sebagainya. Dan nama burak diambil daripada istilah barqun. Barqun artinya peti ataupun kilat. Sempena dengan nama kilat, peti tadi diberi kepada burak dengan perjalanannya yang cukup pantas. Nabi diperjalankan oleh Allah dengan roh dan jasad sekali. Kerana ada yang menafikan bahawa Nabi ini diperjalankan oleh Allah hanyalah dengan roh sahaja, bukan dengan jasad. Tapi ijma' para ulama' mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah dengan roh dan jasad sekali. Seterusnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, maha suci Allah, Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba-Nya?
tidak mempergunakan nama Nabi sendiri, Muhammad. Tidak menggunakan nama gelaran yang cukup mulia kepada Nabi, iaitulah Rasulullah ataupun Nabi sendiri. Kenapa Allah Ta'ala gunakan abdihi, artinya hambanya sallallahu alaihi wasallam ini, menunjukkan kepada kita gelaran hamba itu merupakan satu gelaran yang cukup mulia bagi kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menjadi hamba kepada manusia, itulah satu kehinaan kepada manusia. Dan satu perkara yang tidak baik kepada manusia. Tetapi seseorang menjadi hamba kepada Allah adalah pangkat yang tertinggi kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu ana Rasulullah wa abduh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu memuji bahkan memuja aku ini melebihi daripada taraf aku seorang nabi. Sebagaimana terlampau memujinya orang-orang Bani Israel, orang-orang Nasrani ini, memuji Isa bin Maryam, yang memuji baginda Isa ini melebihi taraf kemanusiaan, taraf kenabian sehingga sama taraf dengan ketuhanan. Maka sebutlah kamu kepadaku ini Rasulullah dan aku adalah hamba Allah Ta'ala. Jadi kita faham bahawasanya gelaran hamba kepada manusia ini adalah satu gelaran yang cukup mulia. Seterusnya ayat tadi berbunyi lailan, pada waktu malam. Tidakkah kita terfikir kenapakah Allah Ta'ala memilih waktu malam untuk melakukan Isra' dan Mi'raj ini kepada Rasulullah? Kenapa tidak pada waktu siang? Di mana kita kata penglihatan kita lebih jelas. Kita boleh melihat banyak lagi, kita kata keindahan-keindahan alam ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran, banyaknya Allah Ta'ala menyebut kelebihan waktu malam. Di antaranya pada waktu malam inilah Allah Ta'ala menyeru kita supaya bangun 2/3 malam, menunaikan salat tahajud kepada Allah, di mana Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita dengan diangkatnya darjat manusia ataupun orang yang sentiasa bangun pada 2/3 malam ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berlaku pada waktu siang, hanya pada waktu malam. Dan dalam hadis yang Nabi sebutkan kepada kita yang masyhur, bahawasanya bila sahaja 2/3 malam, Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia, akan bertanyakan kepada hamba-Nya, siapa yang bertaubat kepadaku, aku akan terima taubat dia. Siapa yang meminta kepada aku akan beri permintaannya. Juga berlaku pada 2/3 malam, tidak berlaku pada siang hari. Menunjukkan pada waktu malam ini banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sama ada bentuk-bentuk ibadatnya, sama ada kita kata bentuk-bentuk kelebihan-kelebihan yang lain. Kita nak melihat planet-planet yang ada di angkasa raya sana, kita tidak mampu melihatnya pada waktu siang. Walaupun menggunakan teknologi yang pelbagai, hanya pada waktu malam kita mampu, walaupun dengan menggunakan teleskop, kita telah boleh melihat bintang-bintang di cakrawala sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seterusnya ayat tadi membunyi minal masjidil haram, bermula daripada masjidil haram di Mekah. Kenapa Allah Ta'ala tidak memilih Nabi kita ini di Isra' dan di Mi'rajkan bermula daripada rumah baginda? Di rumah Khadijah. Di rumah Khadijah lah. Rumah Khadijah. Walaupun Khadijah telah wafat pada masa itu. Kenapa berlaku di Masjidil Haram? Di mana Nabi SAW pada ketika itu sedang tidur bersama sepupunya. Sedang tidur, maka datanglah Jibril dan Mikail mengangkat Rasulullah, membelah dada Nabi, membersihkan jantung Nabi, dimasukkan hikmah dan ilmu, dan akhirnya dicop di belakang Nabi dengan khatamun nubuwah, Nabi yang terakhir, menunjukkan kepada kita tentang kepentingan Masjidil Haram bagi orang Islam, di mana satu waktu ditunaikan, suatu solat ditunaikan di Masjidil Haram, menyamai 100,000 waktu di tempat lain. Di mana kelebihan Masjidil Haram ini cukup banyak. Sehingga kan tidak dibenarkan sesiapa pun untuk berburu binatang.
untuk mencabut rumput-rumput, mematahkan pokok-pokok. Nah, sehingga kan kita kata tidak dibenarkan berlaku pembunuhan di sana. Kalau nak korban binatang pun kena keluar daripada Mekah. Jauh sikit daripada Masjidil Haram baru dibenarkan. Menunjukkan Masjidil Haram ini ada kemuliaannya. Masjidil Haram ini ada kelebihannya. Dan umumnya kepentingan masjid itu sendiri kepada umat Islam. Di mana ayat tadi bersambung ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram juga berakhir di masjid, yang mana masjid yang berakhirnya Isra' tadi ialah di Masjidil Aqsa di Palestin. Di samping kita kata Masjidil Aqsa ini juga ada kelebihan, di mana barang siapa yang salat dalamnya satu waktu menyamai 1,500 waktu di tempat yang lain. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada Masjidil Aqsa pula. Bukan semata-mata kepada Masjidil Haram, juga kepada Masjidil Aqsa yang juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Di mana di sana ada satu masjid yang digelar sebagai Al-Aqsa tadi yang menjadi rebutan di antara tiga agama yang terbesar di dunia ini. Antaranya ialah Yahudi, Kristian dan juga Islam. Yang mana silih berganti daripada dulu sampai sekarang, silih berganti pentadbiran, pemerintahan kepada Masjid Aqsa ini dengan tiga agama ini. Dan di sana banyaknya pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Terutamanya kisah Bani Israel, kisah golongan Yahudi dengan nabi-nabi mereka, dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga dengan Nabi Isa alaihissalam, dan juga orang Islam itu sendiri, di mana kita menyatakan Masjidil Aqsa itu sebahagian tempatnya dibina oleh Nabi Allah Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud alaihissalam, juga merupakan sebuah tempat yang mulia bagi orang-orang Islam. Dan sememangnya sepatutnya kita muliakan, sepatutnya kita mencari kelebihan-kelebihan, pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil bila sahaja disebut oleh Allah Ta'ala tentang Masjidil Aqsa ini, dengan mengkaji sejarah Palestin, dengan mengkaji sejarah Al-Quds itu sendiri, supaya kita ini dapat mengambil pengajaran daripada kejahatan, daripada muslihat-muslihat, fitnah-fitnah yang dilakukan oleh puak-puak Yahudi ini. Di mana benarlah kata Nabi, bila sahaja kita ini berada di akhir zaman, la tatba'unna sunanal ladzina man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra dabbin latadba'uhu. Kata Rasulullah bahawasanya kamu semua wahai umat Islam akan mengikut jejak langkah Bani Israel Yahudi ini. Sejengkal demi sejengkal. Maksudnya sedikit demi sedikit. Semakin banyak diikuti ajaran-ajaran, ikutan-ikutan daripada Bani Israel, manusia akan ikut dengan sehasta pula. Maksudnya makin banyak lagi kehidupan manusia Islam ini, orang Islam ini akan terpengaruh dengan Yahudi. Bukan kita ini masuk pada agama Yahudi, tapi cukuplah keredaan orang-orang Yahudi ini kita mengikut jejak langkah mereka. Di mana Nabi kata seandainya mereka ini masuk ke lubang biawak, masuk ke satu tempat yang tidak logik pada akal, lubang biawak yang sempit, yang kotor itu, nescaya umat Islam pun akan ikut juga. Maksudnya, walaupun kejahatan, walaupun apa sahaja budaya yang dibawa oleh Yahudi ini pada akal manusia tidak baik, pada akal logik manusia tidak baik, manusia akan tetap mengikut apa yang dilakukan oleh golongan Yahudi ini. Itulah nasib umat Islam di akhir zaman ini. Dengan adanya Isra' dan Mi'raj, sepatutnya kita merasai, kita menghayati pesanan Rasulullah ini. Dengan Allah Ta'ala menyebut tempat berakhirnya Isra' ini ialah pada Masjidil Aqsa di Palestin. Linuriyahu min ayatina, untuk Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi tentang menunjukkan kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala tunjukkan kelebihan-kelebihan, di mana dengan adanya Isra' dan Mi'raj, kita tahu bahawa dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj ini berlaku banyak peristiwa yang Nabi kita lalui, yang akhirnya menjadi pengajaran kepada kita semua. Di mana bumi Palestin, bumi Makkah ini
akhirnya menjadi tempat yang kita kata kebangkitan Islam, kebangkitan umat Islam ini untuk kita ini kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan kuasa, kelebihan-kelebihan yang ada, yang dilihat oleh Nabi kita SAW di dalam perjalanan baginda sewaktu Isra' dan Mi'raj ini. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberitahu pada kita, dia yakni Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Quranul Karim, apabila Allah Ta'ala memulakan ayat itu dengan sesuatu yang kita kata Allah Ta'ala memberitahu tentang kelebihannya, Allah Ta'ala memberitahu tentang kuasanya, Allah Ta'ala memberitahu tentang kekuatannya. Sebagaimana surah Al-Isra' ini dimulakan dengan Maha Suci Allah yang boleh memperjalankan Rasulullah ini pada waktu malam daripada Masjid Aqsa ke Masjid Haram ke Masjid Aqsa dalam masa yang singkat. Kita kata ini semua tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dalam ayat-ayat yang lain kita tengok Allah Ta'ala akan akhirkan, sudahkan ayat tersebut dengan memberitahu bahawasanya dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah yang maha melakukan sesuatu. Allah Ta'ala lah yang apa kita kata maha bijaksana dan sebagainya. Tetapi cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan ayat ini. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan juga Allah Ta'ala maha melihat. Apa yang Allah Ta'ala dengar? Apa yang Allah Ta'ala lihat? Allah Ta'ala maha mendengar tentang rintihan Rasulullah SAW. Sewaktu sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj ini, Nabi kita selalu berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah tentang apa yang berlaku kepada dirinya. Dan Allah Ta'ala maha melihat terhadap apa yang diperlakukan oleh musuh-musuh Rasulullah. Terutamanya golongan Arab Quraisy ini, Jahiliyah Quraisy ini terhadap Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini pasti akan menolong Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj, Nabi kita mengalami peristiwa-peristiwa yang berat untuk ditanggung oleh Nabi. Antaranya ialah dengan kewafatan isterinya yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, di mana orang yang paling banyak membantu Rasulullah. Pada suatu hari, sewaktu Rasulullah SAW sedang salat sunat di rumah Aisyah di Madinah, tiba-tiba datang seorang perempuan, iaitulah kakak kepada Khadijah binti Khuwailid, datang membawa makanan kepada Rasulullah. Nabi kita sedang salat, tiba-tiba dia mendengar orang perempuan memberi salam, yakni kakak iparnya memberi salam. Nabi teringat seolah-olah itulah Khadijah yang datang memberi salam kepada baginda, maka baginda pun mempercepatkan sembahyang. Baginda pun mempercepatkan salat sunat dia. Lalu baginda menuju ke pintu rumah untuk menyambut kakak ipar dia. Peristiwa ini dilihat oleh Aisyah. Setelah sahaja kakak ipar Rasulullah ini balik, maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah Rasulullah begitu menghormati Khadijah ini, menghormati kakak ipar kepada Rasulullah ini, kakak kepada Khadijah ini? Adakah Rasulullah masih ingat lagi kepada Khadijah sedangkan dia telah pun lama meninggal dunia? Kenapa Rasulullah masih lagi teringat kepada Khadijah? Pertanyaan yang lahir daripada Aisyah, tuan-tuan dan puan-puan, telah menyebabkan Rasulullah ini merasa murka, merasa kecewa, di mana Nabi berkata, wallahi ma abdalani khairan minha, demi Allah, tidak pernah Allah Ta'ala menggantikan kepada aku seorang perempuan yang lebih baik daripada Khadijah ini. Kata Rasulullah, amanat bi hina kafaraniyan nas. Dialah wanita yang pertama sekali, orang yang pertama sekali beriman kepada aku, beriman tentang kerasulanku. Di saat orang lain semua kufur, tidak percaya kepada apa yang aku sampaikan, tak nak beriman kepada aku. Aku cerita tentang Allah Ta'ala, tak nak beriman. Aku cerita tentang akhirat, tidak beriman mereka ini. Tapi Khadijah orang yang beriman dengan apa yang aku sampaikan. Sadaqatni hina kazzabaniyan nas. Dan Khadijah lah orang yang mula-mula sekali membenarkan segala apa yang aku ucapkan tentang agama ini. Di saat orang lain semua
tidak menyokong pendapatku ini. Bahkan mengatakan aku ni penipu, mengatakan aku ni gila dan sebagainya. Tapi Khadijah lah yang membenarkan kata-kataku. Dan Nabi menambah lagi, wa warasatni bimaliha iz haramaniyan nas, dan dia telah memberikan semua harta kekayaannya kepadaku, kata Nabi, untuk membantu aku menyebarkan Islam ini. Di saat orang lain semua tak nak bagi sumbangan, di saat orang lain sembunyikan harta mereka untuk membantu aku, tapi Khadijah habis harta kekayaannya diberikan kepadaku untuk memperjuangkan agama ini. Dan wahai Aisyah, wa razaqani Allahu waladaha iz haramani auladan nisa, dan Allah Ta'ala hanya memberikan aku anak daripada Khadijah semata-mata, tidaklah daripada isteri-isteriku yang lain. Sebab itulah wahai Khadijah, aku cukup sayang kepada, wahai Aisyah, aku cukup sayang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini membuktikan kepada kita peranan seorang isteri yang salihah, seorang isteri yang baik, seorang isteri yang taat kepada suami, seorang yang kita kata ibu yang menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, seorang kita kata yang tidak sayangkan hartanya untuk dikorbankan untuk agama Allah. Diberitakan kepada kita di saat kewafatan Khadijah, tidak ada harta untuk dibawa ataupun diuruskan jenazah Khadijah ini. Sekadar kita kata diuruskan sebagaimana orang biasa, bukan orang bangsawan kebanyakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi menerima kematian Khadijah ini, bukanlah Nabi menangis tadi, bukanlah kerana sedih kerana kematian Khadijah semata-mata, tetapi Nabi SAW menangis kerana baginda melihat usaha dakwah yang akan baginda lalui ini semakin sukar, semakin sempit, semakin kita kata tidak ada penyokongnya. Kerana itulah baginda merasa sedih, merasa kita kata banyak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya juga kematian bapa saudaranya, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, kita semua maklum bahawa setelah kewafatan datuknya Abdul Muttalib, Abu Talib lah yang dipilih oleh Abdul Muttalib untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talib ini seorang yang kita kata tidaklah berharta sebagaimana Abu Lahab, sebagaimana Hamzah dan sebagainya, tetapi Abu Talib telah dipilih oleh ayahnya Abdul Muttalib untuk menjaga Rasulullah. Walaupun Abu Talib memiliki anak yang ramai, tetapi tetap dipilih juga Abu Talib dan dijaga Rasulullah ini sehinggalah Abu Talib ini tua, tuan-tuan dan puan-puan. Sehinggalah umur dia 80 lebih. Sumbangan dia kepada agama ini cukup besar, di mana dialah yang akan membawa Rasulullah berjumpa dengan kabilah-kabilah di tanah Arab ini dan diperkenalkan, ini anak saudaraku, dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Dengarlah kamu semua apa yang dia nak disampaikan. Itu tugas Abu Talib. Dan Abu Talib akan berada di samping Rasulullah sehingga selesai majlis. Takut-takut ada orang mengganggu gugat keselamatan Rasulullah SAW. Matinya Abu Talib sebagaimana mati juga orang lain. Tapi mati Abu Talib ini cukup berbeza untuk Rasulullah SAW. Kerana apa? Semacam Khadijah juga. Apabila matinya Abu Talib, Nabi melihat kesukaran untuk Nabi menyebarkan dakwah setelah kewafatan atau kematian Abu Talib ini. Di saat kematian Abu Talib, Nabi datang kepada Abu Talib ini, wahai bapa saudaraku, kamu ucaplah la ilaha illallah, kalimatun uhajju indallah. Wahai bapa saudaraku Abu Talib, ucaplah la ilaha illallah. Kalimah inilah yang akan jadi saksi untuk aku beritahu kepada Allah, kamu telah pun beriman. Di saat itulah datangnya Abu Jahal. Saat itu datanglah Abu Lahab dan lain-lain pembesar Quraisy yang mengatakan, wahai Abu Talib, tidakkah kamu malu kamu mati dengan mengikut agama anak saudara kamu? Apa yang akan kamu beritahu kepada nenek moyang kita nanti? Adakah kamu nak beritahu kamu ikut ajaran nenek anak saudara kamu? Tidakkah kamu merasa malu? Akhirnya Abu Talib mati tanpa sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk diampunkan dosa Abu Talib. Bahkan ditolak oleh Allah. Ditegur oleh Allah Ta'ala supaya Nabi jangan berdoa untuk
doa keampunan untuk orang-orang kafir. Dan Allah berpesan, innaka la tahdi man ahbata walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang sekalipun, tapi Allah lah yang maha berkuasa untuk memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita selalulah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk kita sama-sama berada di atas agama Allah Taala yang mulia ini. Semoga kita sini diberi petunjuk sampai ke hari terakhir kita di atas muka bumi ini. Kita dapat mengenali agama kita yang suci ini. Jadi Nabi dipesan, diberitahu oleh Allah, walaupun dia Nabi, walaupun dia ni orang yang terpilih di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala sekalipun, dia tidak mampu untuk memberi hidayah Islam ini kepada sesiapa pun melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Pengajarannya kepada kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan, tidak mampu untuk kita menarik orang lain kepada kebaikan. Kita tidak mampu untuk memberitahu kebaikan kepada orang lain dan suruh mereka ikut apa yang kita kata. Kita hanya bertanggungjawab menyebarkan, memberitahu kebaikan kepada orang lain. Soal dia ikut ke tak ikut ke, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pastinya. Walaupun dia tidak ikut sekalipun apa yang kita kata, tapi kita tetap akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi seandainya dia mengikut apa yang kita beritahu, lagilah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiganya, Nabi SAW apabila kematian Khadijah, apabila kematian kita kata Abu Talib, maka golongan Quraisy jahiliyah ini mempergandakan lagi usaha untuk menyekat Rasulullah daripada menyebarkan agama, sehinggalah ke tahap ingin membunuh Rasulullah SAW. Nabi kita terus pergi ke Taif dengan niat untuk menyebarkan agama. Nabi berada 10 hari di Taif. Tidak ada rumah yang Nabi kita tidak ketuk untuk menyebarkan agama ini, memberitahu agama ini. Tidak ada orang yang Nabi tidak jumpa, melainkan mereka akan diberitahu tentang agama ini. Tapi 10 hari Nabi berada di Taif. Pada hari yang ke-10, Nabi kita dihalau, Nabi kita dicaci dan maki, yang diperlakukan dengan tidak selayaknya sebagai seorang manusia. Tetapi pada ketika inilah Rasulullah SAW tidak pernah memohon laknat, tidak pernah memohon azab daripada Allah kepada penduduk Taif ini. Apa yang Nabi doakan? Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ghfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa mereka ini, yakni penduduk Taif ini. Sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak mengerti tentang agama ini. Nah, kalau sekiranya mereka ini tahu, faham tentang agama ini, nescaya mereka tidak akan memperlakukan Nabi sedemikian. Dan Nabi berdoa kepada Allah, arju an yakhruja min aslabihim man yujahidu fi sabilillah. Aku berdoa, aku mengharapkan ya Allah, akan lahir daripada perut ibu-ibu orang Taif ini, orang-orang yang akan membela, memperjuangkan agama ini nanti. Doa Nabi SAW akhirnya dimakbulkan oleh Allah. Doa Nabi ini akhirnya diperkenankan oleh Allah. Maka ramai di kalangan sahabat daripada penduduk Taif ini, yang kita kata Bani Saqif ini, yang memperjuangkan Islam selepas daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di antara lain, apakah sebab berlakunya Isra' dan Mi'raj ini? Ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memberitahu kepada Nabi, atau Allah Ta'ala ingin memberikan kepada Nabi kita ini satu kefarduan dalam agama kita yang dinamakan salat, sehingga kan dijemput oleh Rasulullah, oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala ini, Rasulullah ini bertemu dengan Allah sendiri. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Seandainya kita lihat ibadat-ibadat lain, Nabi SAW hanyalah menerima wahyu daripada Jibril alaihissalam, menyatakan Allah Ta'ala memfardukan puasa, Allah Ta'ala memfardukan haji, zakat dan sebagainya. Berbeza dengan salat ini, Allah Ta'ala jemput Nabi kita untuk di Isra' dan Mi'rajkan,
untuk diberi kepaduan solat ini. Menunjukkan kepada kita bahawasanya kepentingan solat itu sendiri amat-amat penting dalam kehidupan kita orang Islam. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, la tanqudanna ural Islam urwatan urwatan. Fa idza intaqadat awwaluhunna tashabbathan nasu bimataliha. Awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Kata Rasulullah SAW, ikatan, simpulan, ataupun kita kata ajaran-ajaran Islam ini akan dirungkai, akan dicabut daripada jiwa orang-orang Islam ini satu demi satu simpulan. Apabila simpulan yang pertama itu tercabut, terbuka, maka manusia Islam, orang Islam ini akan berusaha pula untuk membuka simpulan-simpulan yang seterusnya. Di antara simpulan yang pertama sekali akan tercabut daripada orang Islam adalah berkaitan dengan hukum agama. Di mana orang Islam tidak lagi mengambil berat tentang hukum halal. Mana satu haram, mana satu yang boleh dibuat, mana satu yang tidak boleh dibuat. Maka di saat itulah akan datanglah simpulan yang seterusnya akan tercabut daripada diri orang Islam, ialah tentang solat ini. Bila hukum-hukum agama manusia ini mempertikaikan, hukum-hukum agama ini manusia tidak mempelajarinya, hukum-hukum agama ini manusia ini melanggarnya dan tidak mengikutnya, maka akhirnya mereka juga akan meninggalkan salat tanpa rasa bersalah. Akan tercabutlah sembahyang ini pada diri mereka tanpa kita kata merasa kepentingan salat dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya Isra' dan Mi'raj yang bakal kita sambut pada tahun ini, marilah sama-sama kita menjadikan Isra' dan Mi'raj pada tahun ini untuk sama-sama kita mempergandakan lagi amalan-amalan kita, terutamanya kita memperbaiki cara kita solat ini. Kita mempelajari tentang bagaimana untuk mendapat solat yang khusyuk. Macam mana kita kata amalan-amalan kita ini secara umumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana para ulama rahimahullahu taala alaihim menetapkan untuk diterimanya amalan seseorang ini mesti ada 3 syarat utama. Yang pertama sekali kita telah lulus, itulah syarat utama, mestilah Islam terlebih dahulu. Orang yang nak amalan ini diterima oleh Allah, syarat dia mesti Islam dahulu. Orang kafir walaupun dia banyak buat kebajikan tidak diterima oleh Allah Taala. Yang keduanya mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam nak beribadat mestilah kerana Allah Taala, barulah diterima oleh Allah. Dan yang ketiganya, untuk diterima amalan kita oleh Allah Taala mestilah mutataba'ah ataupun ittiba'u ma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hulana. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, beritahu kepada kita, kita buat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dibawa ajaran-ajaran ini daripada zaman ke zaman, generasi ke generasi oleh para ulama yang kita kata meninggalkan ajaran Nabi dan kitab-kitab mereka. Kita ikut. Maka 3 syarat utama ini kalau kita ada dalam melakukan sebarang bentuk amal, maka barulah diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita faham bahawa si Isra' Mi'raj bukanlah satu cerita yang kita kata halwa telinga semata-mata. Si Isra' Mi'raj bukan satu keajaiban yang kita boleh khayalkan semata-mata. Tapi sebenarnya hakikat Isra' Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni melihat balik perjuangan Rasulullah. Payahnya Nabi kita membawa agama ni. Bahawa usaha Nabi berlipat kali ganda. Macam mana para sahabat di belakang Rasulullah juga memperjuangkan agama ini. Dan macam manakah Nabi kita ini bila menghadapi kesusahan, bila Nabi kita ini menghadapi rintangan, apa yang Nabi kita lakukan? Antaranya yang diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Nabi bagi formula kepada kita. Dengan dakwah yang Nabi lakukan, Nabi ajar kita balik. Di antara Nabi kata, bersungguh-sungguhlah kamu dalam melakukan perkara yang boleh beri manfaat kepada kamu untuk dunia kamu dan juga akhirat kamu.
Nabi melakukan bersungguh-sungguh. Nabi suruh kita buat juga bersungguh-sungguh. Dalam masa yang sama Nabi pesan, wasta'in billah, mintalah pertolongan daripada Allah. Ini kita kena ambil iktibar. Nabi usaha dah. Dalam menyebarkan dakwah, Nabi tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah. Kita pun usaha dah dalam kerja buat kita. Jangan lupa kita minta tolong daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala redha dengan kerja buat kita. Semoga Allah Ta'ala terima amal kerja buat kita sebagai amal soleh juga. Semoga Allah Ta'ala beri pahala kepada kita. Semoga Allah Ta'ala beri pengakhiran yang baik kepada usaha kita. Minta tolong dengan Allah. Kita ada masalah terhadap kerja buat kita, kita minta dengan Allah pemudahkan. Amalkan doa-doa Nabi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla idza syi'ta sahla wa yassir lana umurana wa bil ijabati jadir. Ataupun apa-apa saja doa yang Nabi ajar untuk dipermudahkan urusan kita. Kita minta dengan Allah. Dan Nabi pesan yang ketiganya, untuk kamu ini nak berjaya, Nabi pesan pada kita, wala ta'jas, jangan kita merasa jemu. Jangan kita mudah putus asa. Jangan mudah kita kecewa seandainya kerja buat kita lakukan tadi tidak berjaya. Ataupun tidak mendapat hasil yang sebaik-baiknya. Sebaliknya, kita membuat satu, kita kata apa? Cek balik. Kita buat postmortem balik di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, supaya lain kali kita akan buat dengan yang terbaik. Inilah di antara formula yang Nabi ajar. Dan antara lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga berpesan kepada kita sempena dengan kita kata usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, dengan kita mengambil satu potongan ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala juga memberi formula untuk kita berjaya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, isbiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berpesan kepada kita, isbiru, bersabarlah kamu semua. Sabar di sini dalam apa benda? Sudut mana yang kita kena sabar? Sabarlah kita semua di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar. Sabarlah kita semua di dalam kita ini menahan diri kita daripada melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Kita kena sabar. Terhadap apa ketaatan sahaja kita buat kepada Allah, kita kena banyak-banyak bersabar. Jangan putus asa. Nak kita buat dengan terbaik amalan-amalan tadi. Tuhan pesan, isbiru. Datang pula yang kedua, wasabiru. Juga bersabarlah kamu semua. Tengok tu. Bijaknya Allah Ta'ala. Digunakan kalimah pertama sabar. Yang kedua pun sabar juga. Maka ulama tafsir kata yang pertama tadi sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Sabar terhadap kita menahan diri kita daripada melakukan dosa kepada Allah. Manakala yang kedua ini, kesabaran yang kedua ini ialah sabar daripada kita menghadapi dugaan. Kita menghadapi kencaman manusia lain. Kita menghadapi ejekan orang lain, kutukan orang lain, serangan-serangan daripada orang tak suka pada kita. Juga kita kena sabar. Tu apa yang diajar oleh Allah Ta'ala pula ni. Supaya kita sentiasa bersabar. Tadi sabar lain, ini sabar yang kedua ini. Juga kita kena bersabar kepada Allah. Yang ketiganya warabitu, kita kena memperkuatkan hubungan sesama kita. Kalau kita sebagai guru di sekolah, untuk menjayakan apa-apa projek yang kita rancang, program yang kita rancang, untuk menjadikan dia ini cemerlang, kita kata menjadi sekolah terbaik. Apa semua tadi? Mesti kita kena ada kerjasama di antara kita. Mesti kena ada kejelekitan di antara kita. Chemistry di antara guru-guru. Pengurusan dengan guru. Guru dengan pengurusan. Dengan sesama guru ini, mesti kena ada kerjasama. Dan Tuhan pesan yang keempat, wattaqullah. Bila kita dah berusaha, kesabaran kita untuk melakukan ibadat. Kita dah bersabar dalam kita ini menghadapi dugaan-dugaan. Kita telah pun melakukan ukhuwah kita cukup hebat. Tuhan pesan, dalam masa kita buat kerja-kerja buat kita ni, fattaqullah, takutlah kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, janganlah kita buat suatu perkara tadi kerana nak nama. Kerana kita nak pujian Allah, pujian orang ramai. Kerana kita nak mengharapkan satu-satu kepentingan terhadap keduniaan ini. Contoh saya beritahu, macam baru-baru ni kita dah dapat semua markah kita punya prestasi.
terimalah seadanya apa yang kita miliki tadi, markah yang tadi. Ada orang dia tak puas hati. Dia berkata, kenapa saya banyak kerja, banyak sumbangan pada sekolah, markah saya rendah. Ada cikgu sana duduk goyang kaki je. Nah, tak buat kerja tabir tinggi. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita balik semula kepada wattaqullah tadi. Takutlah kepada Allah tadi. Bila orang tadi dipaham bahawasanya walaupun kawan kita yang tak buat kerja hebat macam kita buat kerja hebat macam orang lain buat kerja sambil rewa ni, kita yang hebat ni, kita anggap markah dia tinggi, adakah Allah Ta'ala redha? Itu dulu. Markah dia tinggi pada kita, adakah itu sebenarnya prestasi yang ditunjukkan? Dari mata manusia memang dia tinggi. Tapi ingat, Allah Ta'ala tak pandang semua tu. Nah, boleh 99.99% sekalipun. Nah, Allah tak pandang semua tu. Allah Ta'ala pandang keikhlasan diri kita. Keikhlasan diri kita dalam melakukan apa-apa sahaja kerja buat kita. Ingat, kita takut kepada Allah. Tengok Tuhan pesan di akhirnya, natijah di akhirnya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Apabila ucapan mudah-mudahan ini datang daripada manusia, contohnya kita kata, mudah-mudahan awak selamat sampai ke destinasi. Belum tentu selamat sampai. Mungkin ada musibah tengah jalan. Mungkin ada macam-macam halangan tengah jalan. Kereta pancit ke, aksiden ke. Nah, tapi bila datang daripada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya, kata ulama tafsir, pasti kamu akan berjaya. Bila kita ikut formula daripada Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita ikut 3 pula hak Nabi beritahu tadi dalam hadis Nabi. Kita ambil pula semangat perjuangan Nabi dalam Isra' dan Mi'raj ini. Macam mana Nabi buat? Adakah Nabi maki hamun pada orang yang buat kat dia? Adakah Nabi minta laknat daripada Allah pada orang-orang Taif yang halau dia? Tidak. Nabi mengadu kelemahan dirinya. Nabi mengadu kekurangan usaha yang dibuat oleh Rasulullah ini terhadap menyebabkan Islam ini. Walaupun setara tu dikata lemah lagi, kurang lagi usahanya. Cuba bayangkan tuan-tuan, dengan usaha kita lebih kurang je, tapi kita mengharapkan natijah yang cukup besar. Nabi kita buat lebih per 100% pun Nabi menganggap itu adalah kekurangan diri dia. Tetap mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan pertolongan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya menyeru diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita mengambillah semangat Isra' dan Mi'raj ini untuk sama-sama kita ubah. 2-3 hari lagi kita akan cuti. 3 minggu. Buka sesi baru nanti. Nah, kita mulakan dengan azam yang baru. Kita mulakan dengan niat yang baru. Kita rangka balik apa yang kita nak buat. Bukan masa kita kata nak buat tu baru kita mari terlintas nak buat tu. Kita buat perancangan awal. Cuti-cutilah. Tak ada masalah. Kita cuti tapi buat perancangan. Bulan ni saya nak buat apa? Bulan ni saya nak buat apa? Tengoklah kepada halangan-halangan terhadap COVID ni, wallahu a'lam macam mana. Jadi untuk itu saya rasa sekali itulah untuk kali ini saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan khususnya dan guru-guru SK Kampung Baru Kuala Abang kerana sudi menjemput saya untuk kita kata berkongsi pada malam ini. Kalau ikutnya bukanlah saya orang yang paling layak untuk bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan ini. Sekadar apa yang saya ada saya kongsi sajalah. Jadi saya mohon maaf seandainya ada sepanjang saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan ini ada bahasa-bahasa yang kurang sopan ataupun tidak sedap didengar. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Ta'ala dan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Osman bin Cik Yusof atas ceramah yang telah disampaikan. Dan semoga kita semua dapat hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Dr. Badariah binti Muda untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Terima kasih terlebih dahulu kepada saudara pengacara majlis kita pada malam ini, Sir Fazil, yang saya hormati dan alu-alukanlah kebersamaan Ustaz Uthman bin Cik Yusof selaku penolong pegawai PPD, semua guru, guru-guru penolong kanan, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Zamri bin Zakaria, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Mariam binti Deris, penolong kanan co-curriculum, Cikgu Suhaimi Mat Hassan, seterusnya, guru-guru kita ada juga bersama, staff dan pengawal keselamatan turut bersama dalam majlis pada malam ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Umi dengan rasa rendah diri ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Osman atas kesudian beliau untuk bersama-sama kita pada malam ini. Alhamdulillah. Dan Umi juga nak mengucapkan terima kasihlah kepada semua guru, staf dan pengawal keselamatan yang kalau kita tengok di segi angkanya memang semua menyertai. Alhamdulillah, menyertai program kita pada malam ini. Dan Umi ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelaras program Ustaz Zaharawadi serta unit agama yang telah berjaya merancang program yang seumpama inilah pada Umi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi sangat bermanfaat yang sebenarnya, padat isi kandungan ceramah itu, sangat padat dan terima kasihlah Ustaz personal yang hebat bersama kita pada malam ini. Jadi Umi kalau kita dengar daripada pengurusi majlis kita tadi diminta membuat sedikit ulasan jadi Umi ni sebenarnya tak berapa pandai mana, tapi insya-Allah kalau katakanlah apa yang Umi nak ulas selanjutnya nanti ini, kalau ada kekurangan diminta ustaz kita yang hebat perbetulkanlah jadi apa yang kita perolehi tadi melalui isi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Osman tadi, dengan ini jelas memberitahu kita, menggambarkan kepada kita bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah satu perjalanan spiritual sebenarnya, perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dan kemudian naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha, bahkan menembusi 7 lapis langit lalu kembali semula ke Mekah pada malam yang sama. Sememangnya peristiwa Isra' Mi'raj ini sangat hebat dan luar biasa sebenarnya, sebab apa yang telah diperjelaskan oleh Ustaz Usman tadi memberi gambaran kepada kita bahawa peristiwa ini sangat luar biasa. Bahkan jika dinilai oleh logik akal kita, sebab akal kita manusia ini terbatas, sangat lemah. Kita tidak mampu untuk mempercayai peristiwa ini sebenarnya. Namun kerana keimanan yang tinggi seperti mana yang diberitahu oleh Ustaz Uthman tadi akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti ianya adalah perkara yang sebenar-benarnya berlaku. Dan dengan izin Allah tidak pernah ada perkara mustahil di dalam dunia ini. Jadi semoga dengan apa yang dikongsikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Osman tadi, sama-sama kita fahami, hayati, sama ada yang tersurat ataupun tersirat di sebalik peristiwa ini, agar kita sebagai hamba Allah yang sentiasa berusaha dan istiqamah untuk menjadi hambanya yang terbaik di sisinya,
Ya. Jadi dalam konteks kerja buat kita pula, tadi Ustaz Osman telah menyatakan panjang lebar, tapi Umi nak tambah juga di sini, ya. Dengan penuh kesedaran dan keinsafan dan keikhlasan yang tulus, marilah kita terus berusaha untuk turut melakukan dan menyumbang pada tahap yang terbaik. Juga selari dengan tugas dan tanggungjawab kita sama ada sebagai guru, staf, PPM termasuk pengawal keselamatan yang ada pada malam ini bersama dengan kita sekalipun. Tidak ada bezanya kerana kita harus pegang kepada bahawa kerja buat kita adalah sebahagian daripada ibadah. Jadi semoga asbab kepada melakukan yang terbaik ini menjadikan kita sebagai hamba yang terpilih dan disayangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi dengan ulasan yang ringkas itu tadi yang tidaklah sesempurna mana, maka Umi akhirilah ucapan Umi ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Umi atas ulasan yang cukup jelas, ringkas tapi padat tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung majlis. Jadi di kesempatan ini saya mewakili Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab memohon ampun dan maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Ustaz Osman bin Cik Yusof kerana sudi meluangkan masa untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang bersama dalam majlis yang penuh bermakna pada malam ini. Saya akhiri majlis dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bading, sihat? Dah jadi dah. Jadi on je. Kau apa ni? Pukul 10.30 tau.